Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ni kita akan teruskan bab 4. Okey, kita punya subtopik 4.4 iaitu applications of indices, sets and logarithms. Okey, so kita nak aplikasikan apa semua yang kita dah belajar daripada indices, set dan juga logarithms. Okay. Alright. So bagi siapa yang masih lagi tak betul-betul complete, boleh recall back, refresh back yang lepas pada video 4.1 hingga 4.3. Okay. Alright. So bila kita cakap pasal aplikasi, of course soalannya mesti berbentuk penceritaan. Okey. Kita teruskanlah untuk soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, kita baca pH. Okey, pH value is defined as pH equals to negative log H plus, base 10. Where H plus is the concentration of hydrogen ions. So dekat sini saya lebih suka kalau kita highlight apa-apa yang kita dapat kat sini lah. So yang pertama, data yang pertama yang kita boleh highlight dekat sini adalah this one. Kita tahu pH, dia punya in term of log dia adalah negative log. H plus, base 10. And then after that, kita tahu juga H plus tu adalah apa? Dia adalah concentration of hydrogen ion. So kita boleh gariskan dekat sini concentration of hydrogen ion. And then liquid A has the concentration of hydrogen ion of 1 times 10 to the power of negative 5 moles per liter. So untuk liquid A, so kat sini kita cerita untuk liquid A, dia punya concentration hydrogen ion bagi liquid A adalah 1 darab 10 kuasa negatif 5 moles per liter. And then, so ini kita pergi kepada soalan. Soalannya adalah determine pH value of liquid A, liquid A, and hence state whether it is acidic or alkaline. So kita cerita sedikit lah pasal apa ni acidic dan juga alkaline. So biasanya kalau kita ada dia punya garisan untuk acidic tu daripada 1 hingga 6 kan. Kalau kita tahu kita ada basic information ni 1 hingga 6 tu acid. Lepas tu kita punya neutral adalah 7. Ini adalah neutral. Dan juga daripada 8 hingga 14 adalah alkaline. So ini basic knowledge lah yang kita ada sebelum ni. Acid 1 hingga 6. Untuk neutral adalah 7, bacaan 7, dan juga alkaline bacaan dia dalam lingkungan 8 hingga 14. So dekat sini dia ada dua soalan, betul tak? Dia kata pH value, dia nak pH value untuk liquid A, dan juga kita nyatakan pH value tersebut adakah dia acidic ataupun alkaline. Alright, so first thing first, kita keluarkan dulu info yang pertama. Info yang pertama, dia kata dekat situ pH equals to negative log H plus base 10. Alright, so lepas tu kita tertanya H plus ni nak masukkan apa kan. So H plus ni adalah concentration of hydrogen ion, dan soalan adalah tentang liquid A.
So therefore dia kata dekat sini liquid A concentration of hydrogen ion adalah 1/10 negatif 5. Okay, so therefore kita boleh masukkanlah substitute sebab apa yang kita nak adalah daripada liquid A. Alright. So pH sama dengan negatif 10 negatif log. Okay, dalam kurungan ni adalah 1/10 kuasa negatif 5. Okay, base berapa? 10. Okay. Daripada situ barulah kita boleh selesaikan mengikut basic yang kita dah ada. Okay. So yang pertama, basic yang pertama yang kita ada adalah daripada laws of log. Okay, laws of log menyatakan bahawasanya kalau log kita mempunyai darab, kita boleh mengasingkan, okay, kita convert basic laws kita, kalau darab dia akan jadi tambah. Okay, so negatif kita buat kurungan besar dekat sini, log, okay, 1 tambah dengan log 10 kuasa negatif 5 base 10. So nampak tak? Kita daripada darab kita dah tukar jadi tambah. Okay, so selepas itu apa yang kita nak buat adalah kita nak selesaikan. Tapi sebelum kita nak selesaikan, okay, kita kena tahu juga, okay, log kepada 1. Okay, apa-apa log 1 dia akan jadi apa? Okay, so kalau kita tekan kalkulator, okay, log 1, dia jadi kosong. Okay, so tak kira lah apa-apa base dekat sini, tapi kalau log dia adalah 1, dia akan jadi kosong. Okay, alright. So kita dah boleh tulis kat sini negatif. Okay, ini akan jadi kosong lah. Okay, yang seterusnya yang di sebelah sini pula, apa yang kita nak gunakan? Okay, kita gunakan power kan, dia punya power law untuk log. Okay, power law, kita nampak power. Okay, power ni kita boleh letakkan dekat depan. Okay, so kita letakkan kat depan. Okay, this is power. So negatif 5 log 10. Okay, selepas itu kita pun dah tahu identity. Sebelum ni kita dah pernah belajar, kalau log, okay, yang mengiring macam ni sama, tak kira lah ada 10-10 ke 7-7 ke 11-11 ke, yang penting dia sama, x ke, apa yang dia terjadi dekat sini, okay, dia akan jadi 1. So kita tulis kat sini negatif kosong. So plus minus tolak 5. Kosong dah tak payah tulis lah kan. Kosong dah tak payah tulis. Okay, negatif. Okay, kosong dah tak ada. So plus minus, so negatif 5. So ini akan jadi, so this one akan jadi 1. Okay, therefore negatif akan jadi positif. So 5 darab 1 adalah 5. So pH value, so dekat sini apakah conclusion dekat sini yang kita boleh buat adalah, so pH value for liquid A is equals to 5. And then hence, so soalan yang kedua dia kata state whether it is acidic or alkaline. So kat sini kita boleh buat conclusion bahawasanya liquid A is, so 5, okay, dekat mana? So antara 1 hingga 5 dia adalah acidic. Is acidic. Okay, alright, kita pergi kepada next question. Okay, soalan nombor 2. Okay, the diagram, okay, diagram shows a square ABCD with an area of 8 cm square. Okay, apabila dia cakap pasal square, kita boleh terus label lah. Okay, maksudnya kita label kat sini apa? Side dia mesti sama. Okay,
So kalau sebagai contoh, kalau sini X, sini pun X, semua jadi X. Okay. Sebab apa saya tulis X? Sebab kita tak tahu lagi lah berapa dia punya side dia. Tapi kita tahu area. Maksudnya kalau area formulanya adalah panjang darab lebar. Okay. So kalau X darab X, dia akan dapat 8 untuk area. So area ni pun kita boleh highlight dia lah. Okay, sebagai data yang kedua. Okay, determine. Okay, ni adalah soalan. Soalannya adalah determine the perimeter. Perimeter maksudnya ukur lilit. Okay, X tambah X tambah X tambah X in cm of the square ABCD. Okay, so apa yang perkara yang pertama yang perlu kita dapatkan adalah of course nilai X. Sebab kalau kita tak dapatkan nilai X, macam mana kita nak kira dia punya perimeter? So macam mana kita nak dapatkan nilai X daripada info yang kedua ini adalah area. So area equals to panjang darab lebar. Okay, so therefore area adalah 8. And then kedua-dua ni disebabkan dia square, disebabkan dia square. Okay, dia dia punya unknown samalah X darab dengan X. Okay, so X darab X adalah X kuasa 2. Okay, so X kuasa 2 sama dengan 8. Tapi kita nak satu sahaja nilai bagi X. Okay, bukan X kuasa 2, kita nak X sahaja. So X kuasa 2 ni pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Alright, so punca kuasa 8. Okay, lebih cantik kalau kita belajar sebelum ni. Kalau dalam cert form dia selalu dalam A, cert B macam ni lah. Okay, so kalau kita nak cantikkan dia lagi, kita boleh buat. Okay, so kita fikirkan 8. Apa darab apa adalah 8. So sebagai contoh 4 darab 2. Okay, so set 4, set 2. So set 4 adalah, kalau kita tekan kalkulator, set 4 ni adalah 2. So 2 set 2. Okay, tak habis kat situ. Itu baru mencari nilai X. Soalan dia nak perimeter. Okay, perimeter. So kita kena tambahkan lah. Okay, sama ada awak nak tambahkan ataupun lebih bijak kalau kita darabkan dengan 4. Sebab dia ada 4 side dekat sini. Okay, so kita hanya darabkan dengan 4 perimeter. So dia ada 4 side yang sama. Okay, kita darabkanlah 4 side yang sama ni. So dia akan dapat 8 darab 2. 8 darab 2 lah. 4 darab 2 iaitu 8. So set 2. So ini adalah dia punya perimeter dalam bentuk set. Right. Okay, next. This one kena baca betul-betul. Okay, soalan nombor 3. A bacterial colony B. Okay, bacterial colony B. Okay, with the initial mass of 2 picogram. Okay, picogram dia punya unit dalam PG. Okay, will increase. Okay, increase every day setiap hari. That is 3 times the mass of the previous day. Okay, so sebagai contoh, okay, apa yang kita boleh buat? Okay, kita bayangkan. Okay, first initial kita tulis kat sini. Initialnya berapa? Okay, initialnya adalah 2. Betul tak? Initialnya adalah 2 PG kan? Okay, so after 1 day. Okay, so after 1 day, apa yang berlaku? Dia kata
3 times, okay, increase 3 times the mass of the previous. Okay, so initialnya adalah 2. So after 1 day, apa yang terjadi? 2 tadi darab dengan 3 lah. Okay, sebab 3 times. Okay, and then after 2 days, apa yang terjadi? So yang this one, 2 darab 3 tadi kena darab lagi dengan 3. Sebab dia kata setiap every day increase, that is 3 times the mass of the previous day. Previous day tu kita kena darab dengan 3. Previous darab 3. So contoh lagi, after 3 days, okay, ini semua kena darab dengan 3. So apa yang berlaku dekat sini adalah, kalau perasan 2, okay, dia semua kita menggunakan base 3. Okay, so yang pertama kosong lah, sebab 3 kuasa kosong sebab dia initial. Yang kedua 3 kuasa 1, betul tak? Okay, and then lepas tu 3 kuasa 2, lepas tu 3 kuasa 3. So awak nampak pattern kat sini kan? Awak nampak pattern bahawasanya mass dia ni meningkat menggunakan formula ini. Menggunakan formula ini di mana, okay, kalau kita nampak after 1 day adalah 1, kuasa 1. After 2 day, kuasa 2. After 3 day, kuasa 3. Macam tu. Okay, so find, okay, ni soalan dia. Find the time, okay, masa in the nearest day that will be taken by the bacteria colony B to become 15 pg. Okay, so maksudnya ini adalah dia punya mass dia. Bila mass dia 15. Okay, untuk initial mass dia 2. Okay, so bila masa mass dia adalah 15. So dekat sini kalau kita nampak pattern dia ni, okay, mass sama dengan 2 darab 3 kuasa T. Okay, so T ni adalah after, okay, T tu adalah dia punya ni lah, days dia after. Kalau T1 after 1 day. Okay, kalau T2 maksudnya after 2 days. Macam tu. So kita boleh ambil ini sebagai formula kita. So mass kita masukkan 15 sebab kita nak tahu berapa hari, after berapa hari mass dia 15. So 15 PG kat sini 2, 3 kuasa T. Right. Okay, so kita punya apa? Kita punya persoalan ni after how many days dia punya mass adalah 15. So kita asingkan dulu dia. 15 per 2 sama dengan 3 kuasa T. Lepas tu kita pindah lagi sebelah. Ini base. Ingat lagi kalau base, okay, kalau base pindah sebelah jadi log. Kalau log jadi base kan. So base ni kita pindah sebelah, sudah akan jadi log 15 per 2. Okay, ini base akan jadi log kan. So dia akan jadi macam ni. Okay, dia pindah sebelah. Okay, so apa yang tinggal dekat sini adalah T. Okay, apabila base pindah sebelah jadi log. Okay, log berapa? Log 15 per 2. Base adalah base 3. Okay, so apa yang perlu kita buat dekat sini, macam mana kita nak tekan kalkulator, kita kena change base dulu.
So T sama dengan, macam mana nak change base? Atas bagi bawah. Atas bagi bawah. So log atas bahagi dengan log bawah. Okey, log atas bagi dengan log bawah. Okey, sebab kita nak tekan kalkulator. Ingat lagi, kalau kita nak tekan kalkulator, log yang ada dalam kalkulator adalah base 10. So sebab tu kita change base jadi base 10. So macam mana nak change base? Atas bahagi bawah. So T, so kita tekan kalkulator kat sini, log 15/2 bahagi dengan log 3. Okey, awak akan dapat 1.834. Okey, kita ambil dalam 4 significant figures. Okey, tapi 1.834 ni macam mana kita nak tahu time dia kan? Time dia mesti dalam day. Okay, sebab dia tengah cerita pasal in day, every day ni kan, day 1, day 2. So 1.834 maksudnya adakah dia 1? Okey, adakah time dia 1 ataupun time dia 2? Mana satu kita nak pilih? Okey, so kita check balik. Okey, so apabila after 1 day, okey, kalau kita masukkan after 1 day, T adalah 1. Okey, kalau T adalah 1, kita check dekat sini 2. Okey, kalau T adalah 1, kita check mass dia berapa? 2, 3, 1. So dia akan dapat 6. So dia tak lengkap. Okey, dia nak 15. Okey, kalau T1 adalah 6. Bagaimana pula kalau T2? Okey, kita masukkan M sama dengan 2, 3, 2. So berapa? So 3 kuasa 2 adalah 9. 9 nak 2 adalah 18. So therefore kalau T1 tak cukup 15, T2 baru lepaslah untuk mendapatkan 15 PG. Okey, dia punya mass. Alright. Next, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okay, this one, kalau kita baca betul-betul, kita teringat form 3 lah, iaitu kita punya consumer mathematics. Okay, di mana kita belajar pasal macam mana nak kira kita punya interest dan sebagainya. Okay, Ahmad deposited RM 3,500. Okay, dia deposit. So ini kalau kita kaitkan dengan compound interest, okay, ini sebagai principal. Okay, principal ni maksudnya wang yang dia keluarkan lah daripada diri dia sendiri. Okay, dia masukkan dalam bank berapa. So ini dia punya principal. And then interest adalah 5%. Okay, interest rate. Okay, rate dia adalah 5% per annum dan compounded yearly. Okay, compounded yearly. So bila kita dengar pasal compounded, so kita memang akan immediately menggunakan formula compound interest lah. Okay, kita tak boleh guna simple interest. Okay, kalau dia cerita pasal compound, kita kena guna compound. Okay, kalau dia sebut pasal compound, barulah kita gunakan simple interest. Okay, compound interest. Okay, apakah dia punya formula? Okay, formulanya adalah MV maturity value sama dengan P principal 1 tambah, okay, ini interest rate bahagi dengan N ni dia punya compound dia tu berapa kali setiap tahun, and then T adalah how many year yang dia simpan. Okay,
So therefore dia kata determine, ini soalan determine the number of years taken for his account to become RM4,431.20. Okay, ini maksudnya ini dia punya maturity value. So apa yang perlu kita buat, kita masukkan dulu semua data yang ke dalam formula. So maturity value dia 5431.20. Principal apa yang dia keluarkan masa awal tu. Okey, 1 tambah rate, interest rate 5%. Tak boleh tulis 5, kita kena tulis 5%. 5%. Macam tu. Bahagi dengan N. N ni nak dapat ke mana N? Okey. Ni ayat ni compounded yearly. Kalau compounded yearly maksudnya setiap tahun sekali. So kalau setiap tahun sekali maksudnya N dia adalah 1. Dan apa yang kita nak cari adalah T. So ini memang biarlah sebab itu yang apa yang kita nak cari. Okey. Pasal N tadi, kalau compounded yearly maksudnya setiap tahun sekali. Okey, kalau dia kata compounded every 3 months. Okey, compounded every 3 months, takkan nak tulis 3, bukan. Okey, so maksudnya setiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. So dalam setahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. So 12 bagi 3 adalah 4. So maksudnya 4 kali setiap tahun. Okey, kalau dia kata macam itulah ayat dia tukar kan. Alright, so apa yang boleh kita buat, kita selesaikan dahulu apa yang boleh diselesaikan. Okay, sebagai contoh, this one kita boleh asingkan. So dia akan jadi, ini dia punya relation dia ada darab, di sebelah adalah bahagi. Okay, so yang tinggal 1 tambah, so ini bagi 1 sama juga 5%. Okay, 1 darab T adalah T. Okay, so sekarang ni kita nak ni pindah sebelah. Okey, ini adalah base kan. So tadi macam kita belajar tadi lah. Base pindah sebelah jadi log, log pindah sebelah jadi base. Okey, sebelum tu kita selesaikan dahulu. Okey, 54 31.20 bahagi dengan 3500 iaitu 1.552. Okey. Sama dengan yang di semua selesaikan 1 tambah 5%. Okey, iaitu 1.05. Alright. So therefore ini kita nak pindah sebelah. Okey, base jadi log. Okay, so log berapa? Log yang sedia ada ni. Base berapa? Ni base dia. Okay, sama dengan T. Okay, so dalam kalkulator kita tak boleh nak selesaikan this one. So apa yang kita buat adalah kita change base. Okay, kita change base. So macam nak change base? Atas bagi bawah. Okay, atas bagi dengan bawah. Okay, kita atas bagi bawah. So base apa? Sebab dalam kalkulator kita boleh hanya base 10 saja. So kita pilih base 10 lah. Okay, then kita tekan kalkulator. Log 1.552 bahagi dengan log 1.05. Okay, awak akan dapat 9.009. 9.009. Okay, so T mesti dalam year. Kalau kita faham formulanya, T must be in years. Okay, how many years? Takkan kita nak cakap 9.009 years. Okay, so kita buat sini. Therefore, sebab dia 9.00, so 9 years je lah. Okay. Okay. Kalau awak tak puas hati sama ada dia 9 ataupun 8,
8, 9 ataupun 10. Awak tak pasti sama ada 8, 9 ataupun 10 sebab dia ada point kat sini. So awak boleh masukkan balik dalam formula ni. Awak masukkan balik 9, 8, 9 ataupun 10. Okey, dia kena sama ada dia kena reach benda ala ni. Okey, kena reach. Okey. So contohlah kita buat kat sini. Okey, 3500 darab dengan 1.05 kuasa 9. Okay. So dekat sini, kalau determine the number of years taken for his account to become 5,431 ringgit 20 sen. So dekat sini dia akan jadi, okay, kalau kita tekan 9, dia tak akan sampai 5429.65. Okay. So bila dia tak sampai, saya rasa jawapan dia bukan 9 lah. Okay. So dia kena lebih daripada 9. Determine the number of years taken for his account to become. Okay. So for this one, kita boleh, saya rasa dia adalah 10 lah. Okay. Sebab kalau 9 dia tak sampai lagi dekat sini. Right. Yep. Okay. So kita ambil dia sebagai T sama dengan 10 years lah. Okay. Untuk dapatkan nilai ni. Okay. Sebab 9 tadi kalau kita kira, dia akan dapat 5429. So dia tak sampai. Okay. Alright. Itu okay. Kita teruskan lagi dua lagi. Okay, this one simple je. Okay. Dia nampak susah tapi sebenarnya mudah je. Kita kena buat satu persatu lah. Okay. So apa yang diberi adalah relationship between the water temperature and the volume. Okay. In the container, it is given by this one. Okay, so kita kena gunakan lah, okay, data ni untuk express T in term of V. So kita kena hilangkan lah log ni. Okay, sebab dia kata T in term of V je, dia tak ada cerita pasal log. Okay, alright. So log T base 5 dengan log V base 25 sama dengan 1. Okay. So base sekarang tak sama. Bila base tak sama, kita kena samakan lah. Okay, macam ni nak samakan, kita kena change base. Okay, atas bagi bawah, atas bahagi bawah. So base apa yang kita nak? Base 5. Okay, sama dengan 1. Okay. So apa yang boleh lagi kita buat kat sini adalah 25. 25 ni sebenarnya 5 kuasa 2. Betul tak? 25 ni adalah 5 kuasa 2. Dan kita boleh guna power rule, power law dia. 2 ni boleh letak depan. Okay. So saya buat satu persatu. Dua letak depan. So and then this one,
Kalau sama, apa yang kita buat adalah dia akan jadi 1 lah. So 2 darab this one, 2 darab 1 adalah 2. Okay. Okay. So apa lagi yang kita boleh buat adalah, okay, bahagi 2 ni macam menyakitkan mata kita. So macam mana kita nak cancel bahagi 2 ni? Kita darabkan semua dengan 2. Kita darabkan semua dengan 2. Okay. Kiri dan juga kanan. Okay. So 2 log T5 tolak dengan, so ini kalau dah darab 2 dia akan cancel lah. Okay. So yang tinggal log V base 5 sama dengan 1 darab 2 adalah 2. Okay. So lepas itu kita nak gabungkan. Sebab ni dah tolak kan. So kita nak gabungkan, tapi sebelum kita nak gabungkan, kita naikkan dulu ni ke atas. Okay, sebab syaratnya kalau nak gabung, nak gunakan basic law kita, iaitu division punya law, dia tak boleh ada apa-apa kat depan ni. Okay, so log T kuasa 2 tolak dengan 5 sama dengan 2. Okay, barulah okay, kita tengok base sama. Boleh kita gabungkan. Tolak maksudnya bahagi. Okay. So T kuasa 2 bahagi V, baru boleh gabungkan. Okay. Tapi syarat yang utama adalah base dia ni kena sama. Then yang ni log kita nak pindah sebelah. Okay, ingat lagi, log pindah sebelah jadi base. Okay, jadi base 5. So base 5 kuasa 2. Okay, dia kena tendang. 2 tu kena tendang naik atas. Okay, next. Okay, kita tengok balik soalan. T in term of V. Okay, T in term of V. So T kena duduk sorang-sorang. So T kuasa 2. 5 kuasa 2 adalah 25. V ni adalah bahagi, pindah sebelah jadi darab. So 25 darab V. Okay, dia nak T in term of V, so bukan T square. So square ni kena pindah sebelah. T sama dengan punca kuasa 25 V. So kita simplify lagi. Punca kuasa 25, punca kuasa V. So T sama dengan punca kuasa 25 adalah 5. Okay, ini tak boleh nak simplify lagi. So ini adalah dia punya jawapan. Yep. Baik. Yang terakhir, okey. Ni mudah je. Okey, untuk solve. Okey, bila kita dapat soalan untuk solve, maksudnya apa-apa yang ada unknown di dalam ni kita kena cari nilai dia. Okey, dia tak payah cakap find value of x. Okey. Kita nampak je solve, maksudnya apa-apa unknown yang diberikan, unknown tu yang kita kena cari. Okay, first thing first. Okay, apa yang kita nampak kat sini, base tak sama. Dan kita tak boleh pun nak samakan base. So, bila awak tak boleh nak samakan base, cara yang awak boleh dapat fikir adalah awak kena sedaya upaya factorize dan asingkan dia punya kelompok yang betul. Okay. So 7x memang tak boleh buat apa. So ini saya nampak dia tambah 1. So basic untuk indices, bila tambah dia punya index ni tambah, maksudnya apa? Okay, maksudnya dia sebenarnya dia darab kan. Kalau darab, index kita tambah. So ini benda yang samalah sebenarnya. Okay. So lepas tu barulah kita boleh faktorkan. Okay, faktorkan ni benda yang sama, kita faktorkan keluar. Okay, so ini keluarkan, so yang tinggal 1. Yang this one pula, term yang this one kita keluarkan, jadi tinggal 3 kuasa 1 tu lah. Okay, kalau 3 kuasa 1 maksudnya 3 lah. Okay, so dia dah keluar, dua-dua dah keluar, duduk depan ni kan. Okay, so 3 kuasa X ni adalah 4. Okay, dan itu apa yang saya cakap tadi, kita
asingkan mengikut grup dia yang betul. So ini ada kuasa X, ni ada kuasa X. So kita asingkan grup dia. So bahagilah 7 kuasa X dengan 3 kuasa sama dengan 4. Okay, so bila atas bawah ni dah sama, okay, kuasa tu kita boleh jadikan dia sekali saja, dengan kurungan besar. Okay, kurungan besar ni maksudnya sekali kat atas. So ini maksudnya atas dan juga bawah. Dan kita nak dapatkan nilai X. So ini adalah base, nak pergi sebelah, base pergi sebelah, jadi log. Okay, so log 4 base 7/3. Okay, lepas tu kita nak tekan kalkulator, tak boleh. So apa yang kita buat adalah kita change base, atas bagi bawah, atas bagi dengan bawah. Okay, base berapa? Sebab kalkulator base 10. So kita tekan log 4 bahagi dengan log 7/3. Okay, 1.636. Okay, itulah jawapan dia. Okay, itu saja untuk 4.4. Selamat mencuba, buat nota. Okay, harapnya membantulah, okay, untuk chapter 4. Okay, thank you.